Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid sekalian, Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan ibadat darjah 4, yang di mana kita akan sambung pembelajaran berkaitan dengan bab yang ke-6, iaitu berkaitan dengan tayamum. Jadi murid semua boleh rujuk pada muka surat 57 sehingga muka surat 60. Baiklah, sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita belajar pada masa yang lalu. Iaitu yang pertama, kita dah belajar berkaitan dengan perkara-perkara sunat tayamum. Dan yang kedua, kita juga dah belajar berkaitan dengan perkara-perkara iaitu syarat-syarat yang membatalkan tayamum. Jadi daripada dua perkara tersebut yang Ustaz telah ajarkan kepada anda semua pada pembelajaran yang lepas, Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan juga dapat faham apa yang Ustaz sampaikan kepada anda berkaitan dua perkara tersebut ini. Sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh rujuk sama ada yang pertama, rujuk kitab ibadat darjah 4 pada muka surat 55 dan muka surat 56, ataupun boleh tengok pada pada video nota yang Ustaz telah uploadkan di dalam YouTube berkaitan dengan dua perkara ini. Link videonya boleh tengok dekat bawah di bahagian description tersebut. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pada subtopik yang terakhir di dalam bab tayamum, iaitu lain-lain yang berkaitan dengannya. Maksud lain-lain yang berkaitan adalah di mana Ustaz akan mengajarkan kepada anda semua 5 perkara yang di mana sebahagian besar daripadanya berkait rapat dengan tayamum kerana sakit. Iaitu pertama, tayamum kerana takut, tayamum kerana junub dan hadas kecil, qada solat bagi orang yang bertayamum, dan jumlah tayamum. Keempat-empat perkara ini saling berkait rapat dengan apabila anda berada dalam keadaan sakit, bagaimana cara anda hendak mengendalikan tayamum. Dan yang kelima, kita akan belajar berkaitan dengan apakah hukum tayamum dalam melakukan solat fardu. Iaitu sama ada anda melakukan satu tayamum untuk satu fardu sahaja ke, ataupun bolehkah kita melakukan satu tayamum untuk dua fardu tersebut. Itu nanti kita akan bincangkan selepas kita belajar 4 perkara ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan lihat perkara yang pertama yang berkait rapat dengan tayamum kerana sakit. Iaitu pertama sekali berkaitan dengan tayamum kerana takut. Takut dekat sini adalah takut menggunakan air pada anggota badan, sama ada pada anggota tayamum atau anggota wuduk yang lain. Biasanya untuk orang yang sakit ini, ada sesetengah orang yang di mana sakitnya takut bila melakukan air sembahyang, air tersebut jatuh ke tempat luka tersebut boleh membawa kepada kemudaratan ataupun dalam keadaan bahaya. Jadi dalam keadaan tersebut itu, maka caranya adalah anda melakukan wuduk seperti biasa, tetapi di bahagian tempat yang luka, tak kisah sama ada di bahagian muka ke, ataupun di bahagian tangan ke, ataupun di bahagian kepala ke, dan di bahagian kaki, maka basuh anggota pada anggota yang baik dan tayamum pada anggota yang luka. Ini secara umum. Bila anda tayamum dalam keadaan sakit, anda lakukan sembahyang, anda boleh melakukan dua cara. Iaitu pertama, anda bertayamum seperti biasa, ataupun sekiranya awak tetap hendak menggunakan air sembahyang, boleh gunakan air sembahyang. Cuma bila tempat yang awak sakit itu, tempat luka tersebut, sebaik-baiknya digalakkan untuk gunakan tayamum pada sapuan tempat yang luka tersebut. Itu maksud dia. Seterusnya, perkara yang kedua adalah apabila anda hendak bertayamum kerana junub dan kerana hadas kecil. Pertama sekali kita akan lihat pada keadaan orang yang berjunub. Orang yang berjunub ini maksudnya orang yang melakukan persetubuhan. Jadi ada contoh dua situasi dekat sini. Situasi yang pertama iaitu apabila seseorang itu telah melakukan persetubuhan, bila seseorang itu pergi hendak mandi wajib, tiba-tiba air tak ada. Ataupun seseorang itu telah melakukan persetubuhan, bila hendak mandi wajib, air tak ada. Tetapi di sebelah dia ada sebaldi air
tetapi baldi yang berisi air tersebut digunakan untuk kegunaan seharian. Contoh nak basuh baju, nak guna air untuk panaskan, air untuk minum dan juga sebagainya. Jadi dalam dua keadaan tersebut, bagaimana cara kita nak mengendalikannya? Harus mendahulukan tayamum atau membasuh mengikut yang dikehendakinya. Maksudnya ada dua keadaan dekat sini yang anda boleh buat. Sama ada yang pertama, anda dahulukan tayamum, maksudnya anda tayamum lah kerana dengan niat untuk menggantikan mandi wajib. Tetapi dan juga anda membasuh di bahagian tempat-tempat yang dikehendakinya. Maksudnya kalau awak ada air, contoh yang baldi berisi air tersebut, anda boleh gunakan air sedikit saja, hanya sekadar untuk basuh mengikut apa yang dikehendakinya saja. Iaitu dengan mengikut cara berwuduk. Tetapi bila dah ada air, sama juga kesannya. Anda kena qada mandi wajib kerana disebabkan berjunub tersebut. Itu maksud dia. Yang kedua, bagi orang-orang yang berhadas kecil. Ini biasanya dalam konteks ini untuk orang-orang yang berada dalam sakit. Iaitu bila anda di mana salah satu daripada anggota badan awak mengalami luka, sama ada luka berdarah ke, ataupun luka nanah ke, ataupun sebagainya. Jadi bagaimana cara kita mengendalikannya? Seperti mana Ustaz jelaskan pada slide yang sebelum itu, bertayamum sebagai ganti membasuh pada lukanya. Dan juga tidak disyaratkan tertib bertayamum pada bahagian luka, tetapi wajib tertib pada anggota badan yang lain. Maksudnya dekat sini, bila kita hendak menggunakan air sembahyang seperti biasa dan kita tayamum pada tempat yang luka, kita kena ikut tertib. Tetapi pada bahagian kita nak tayamum, kita tak perlu ikut tertib. Contohnya, anda mengalami luka di bahagian belah tangan awak, dan caranya anda basuh wuduk seperti biasa, bermula dengan niat membasuh muka dan membasuh tangan kanan awak dulu. Dan andai kata tangan kiri awak luka, jadi sama ada awak boleh tangguhkan tayamum pada tangan kiri awak, ataupun awak boleh terus selepas awak basuh tangan kanan awak tayamum di bahagian tangan kiri awak. Jadi untuk yang menangguhkan tayamum di bahagian tangan kiri awak, bila awak dah basuh sehingga basuh wuduk sehingga ke bahagian kaki, barulah awak boleh bertayamum di bahagian tangan kiri awak. Itu pun dibolehkan. Yang ketiga, ada balutan yang tidak boleh dibuang di atas luka, iaitu untuk muka dan tangan. Jadi sekiranya dalam satu keadaan bila awak dalam keadaan sakit yang di mana anda diperlukan untuk kepala, sama ada di muka awak ataupun di tangan awak, dibalut dengan balutan yang tidak boleh dibuang di atasnya. Contoh balutan yang melibatkan jadi macam tangan konkrit lah ataupun sebagainya. Jadi ada cara dia, iaitu cara dia adalah kita kena basuh anggota yang baik, kemudian sapu air di atas balutannya. Jadi contoh, kita bagi contoh pada tangan kiri. Tangan kiri yang ada luka di bahagian tangan kiri itu banyak luka yang besar. Jadi bila awak dibalut dengan balutan yang tak boleh dibuang, caranya macam mana? Anda basuh di bahagian mana yang baik. Kalau sekiranya anda punya luka itu tidak sampai ke siku, jadi bila anda nak basuh dengan air wuduk, basuh di bahagian siku saja. Tetapi anda tetap juga sapu air di atas balutan tersebut. Dan bagi di bahagian bawah balutan, digalakkan untuk menggunakan tayamum. Kerana tujuannya untuk menyapu di kawasan yang tidak sampai air dari atas balutan tersebut, di mana anda guna sapu tayamum di bawah balutan tersebut. Jadi itu cara dia sekiranya anda di salah satu daripada anggota badan awak dibalut dengan balutan yang tidak boleh dibuang. Seterusnya kita teruskan kepada perkara yang ketiga, iaitu qada solat bagi orang yang bertayamum. Jadi bagi orang-orang yang sakit, sekiranya ada balutan pada anggota tayamum awak, makanya hukumnya adalah awak wajib qada solat sekiranya anda sudah sembuh. Jadi andai kata
salah satu daripada anggota badan tayamum awak, iaitu muka dan tapak dan juga tangan awak, sama ada tangan kiri ke ataupun tangan kanan awak ke, sama ada dibalut salah satu daripada anggota tersebut ataupun dibalut ke semua anggota badan tersebut, maka tunggu sehingga sembuh baru awak qada solat. Maksudnya awak masih boleh solat ketika anda berada dalam keadaan balutan tersebut. Tetapi bila anda sudah sembuh, anda kena wajib qada solat. Yang kedua, sekiranya ada balutan pada anggota bukan tayamum. Contohnya, pada bahagian muka dan bahagian tangan awak, okey. Tetapi di bahagian kaki awak, di bahagian telinga awak, di bahagian hidung awak, ada balutan. Jadi, ada beberapa keadaan yang diwajibkan anda untuk qada solat ataupun tidak. Jadi, kita lihat pada keadaan yang pertama. Sekiranya balutan awak, iaitu di mana anda dibalut tempat luka tersebut dalam keadaan awak berhadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, bila anda sudah sembuh, wajib qada solat sepanjang mana awak berada dalam keadaan sakit tersebut. Yang kedua, sekiranya anda berada dalam keadaan suci, tetapi pada balutan awak ada najis yang terlekat di dalamnya adalah najis yang tidak dimaafkan. Contoh najis tidak dimaafkan adalah najis darah, najis air kencing ataupun sebagainya. Maka bila anda sudah sembuh, wajib qada solat. Yang ketiga, sekiranya anda berada dalam keadaan suci dan balutan awak tiada najis, tetapi cara balutan awak pakai itu melebihi keperluan sekadar hajat. Contohnya anda luka di bahagian tangan kanan awak. Luka awak kecil saja, tetapi cara awak balut tu awak balut ke keseluruhan anggota tangan awak. Jadi itu melebihi penggunaan hajat awak. Maka sekiranya anda melakukan seperti itu, bila awak sembuh nanti anda kena wajib qada solat. Dan yang keempat, sekiranya anda berada dalam keadaan suci, tiada najis dan juga balutannya hanya sekadar pada tempat yang luka sahaja, maka tidak perlu qada solat. Jadi untuk memudahkan awak ketika anda berada dalam keadaan sakit, iaitu melibatkan luka awak, maka sebaik-baiknya balutan apabila luka awak dibalut, mesti anda berada dalam keadaan suci, balutan awak mesti tidak ada najis, dan cara balutan awak mesti hanya sekadar memenuhi kawasan luka sahaja. Jadi daripada keadaan itu baru awak tidak perlu qada solat. Sekiranya anda melakukan salah satu daripada tiga perkara dekat atas ini, iaitu sama ada anda berada dalam keadaan hadas, balutan awak tersebut ada najis, ataupun cara balutan awak melebihi hajat menggunakannya, maka anda kena wajib qada solat. Seterusnya, perkara yang keempat adalah jumlah tayamum. Jadi berapa kali kita melakukan tayamum bila anda berada dalam keadaan sakit. Jadi jumlah tayamum ini adalah mengikut berbilang-bilang. Maksud berbilang-bilang ini adalah anda bertayamum mengikut jumlah anggota badan yang digunakan untuk bertayamum kerana sakit. Sebagai asas dia, contoh 2 anggota badan yang sakit, jadi anda memerlukan 2 kali tayamum. Contoh, anda sakit di bahagian tangan kanan awak dan juga di bahagian muka awak. 2 anggota badan awak tersebut sakit, yang lain semua okey. Jadi anda kena perlu 2 kali tayamum. Itu maksudnya. Dan bila ada 3 anggota badan sakit, 3 kali anda kena tayamum. Kalau 4 kali anggota badan awak sakit, 4 kali awak tayamum. Jadi berkaitan dengan 3, 4 kali itu ada syarat-syarat dia, iaitu sekiranya sakitnya anggota badan awak itu melibatkan 4 anggota termasuk semua kepala awak. Contoh, dalam tangan kanan awak sakit, tangan kiri awak sakit, muka awak sakit dan kepala awak secara keseluruhannya sakit. Jadi bila anda dalam keadaan tersebut, anda kena melakukan 4 kali tayamum. Tetapi sekiranya di bahagian kepala awak, sebahagian daripada kepala awak okey, tetapi sebahagian kepala awak sakit, jadi wajib 3 kali tayamum saja. Di mana bila awak menyapu di bahagian kepala, awak sapu dengan menggunakan air,
di bahagian kepala yang baik dan tayamum di bahagian yang sakit sahaja. Yang ketiga, jika semua anggota badan sakit, maksudnya muka awak sakit, tangan kanan kiri awak sakit, kepala awak sakit dan kaki awak pun sakit. Jadi bila anda berada dalam keadaan seperti itu, anda hanya perlu lakukan 1 kali tayamum sahaja. Sebab kenapa? Sebab memandangkan awak semua badan anggota badan awak sakit, maka secara automatik tertib wuduk awak telah gugur. Maka membolehkan awak boleh melakukan 1 kali tayamum sahaja. Yang keempat, jika 3 anggota badan sakit tersebut selain daripada kepala, maksudnya kepala awak okey tetapi yang lain semua tak okey. Contoh, kepala awak okey tapi muka awak sakit, tangan kiri dan juga tangan kanan awak sakit, maka dah cukup 3 anggota badan. Maka wajib 2 kali tayamum sahaja, di mana di bahagian kepala awak kena basuh guna air tersebut. Jadi itu cara-caranya bagaimana awak melakukan tayamum. Berapa banyak jumlah tayamum yang awak kena buat mengikut keadaan-keadaan tertentu. Maka daripada itu, maka berakhir sudah kita berkaitan dengan perkara-perkara yang berkait rapat dengan tayamum kerana sakit. Seterusnya, kita akan balik kepada tayamum secara umum, di mana apabila kita melakukan 1 tayamum, kita lakukan tayamum untuk 1 fardu sahaja. Dan hukum dia adalah wajib. Wajib kita melakukan sekali tayamum untuk sekali fardu. Tak kisah solat ke, melakukan haji ke, ataupun sebagai perkara-perkara yang fardu dengannya. Sebagai contoh, awak nak solat zuhur tapi awak tak ada air. Jadi awak guna tayamum untuk solat zuhur saja. Anda tak boleh guna tayamum yang awak guna untuk solat zuhur tersebut, awak simpan tayamum tu untuk sembahyang asar. Tak boleh. Maksud dia kat sini 1 kali tayamum 1 solat fardu itu adalah 1 tayamum 1 solat zuhur, 1 tayamum 1 solat asar, 1 tayamum untuk 1 solat maghrib. Itu maksud dia. Tetapi ada beberapa perkara yang membolehkan kita untuk bertayamum dalam 2 dan lebih daripada 1 perbuatan. Contoh dekat sini, sekiranya anda melakukan tayamum untuk 1 solat fardu dan awak mengulangi solat fardu tersebut, seperti contoh awak qada solat. Itu biasa, itu terutamanya. Contoh, awak guna tayamum untuk solat zuhur. Dan bila awak dah solat zuhur, awak solat pula qada solat zuhur. Jadi apa hukumnya? Harus dan juga sah untuk awak sembahyang dengan berdasarkan keadaan tayamum tersebut. Tetapi sekiranya anda bertayamum untuk contoh kita, ustaz bagi contoh sekali lagi. Anda tayamum untuk solat zuhur. Bila awak dah solat zuhur, awak gunakan tayamum tersebut untuk solat qada asar. Tak boleh. Kalau solat zuhur, mesti kalau nak guna tayamum lagi untuk qada solat, mesti qada solat pada waktu yang sama. Itu maksudnya. Yang ketiga, sekiranya anda melakukan tayamum untuk solat fardu dan selepas awak solat fardu, awak buat beberapa solat sunat. Contohnya, awak lakukan tayamum untuk solat isyak. Bila awak dah lepas solat isyak, awak buat solat hajat, awak buat solat tahajud ataupun buat solat istikharah, maka apakah hukumnya? Hukumnya sah dan harus. Dibolehkan untuk awak melakukan tayamum untuk 1 solat fardu dan beberapa solat sunat yang lain. Itu dibolehkan. Cuma yang penting sekali, bila awak buat tayamum tersebut hanya sah untuk 1 solat sahaja. Tak boleh awak gunakan 1 tayamum untuk 2 solat dalam 1 masa. Tak boleh. Okey. Jadi daripada itu, maka berakhirlah sudah kita pembelajaran kita berkaitan dengan bab yang ke-6, iaitu tayamum. Alhamdulillah, kita dah belajar apa yang terkandung di dalam bab tayamum, di mana kita dah belajar pengertian dia, rukun-rukun dia, syarat-syarat yang membolehkan kita tayamum, perkara-perkara sunat dan perkara-perkara batal, boleh batal tayamum, dan hal-hal yang berkaitan yang Ustaz jelaskan kepada anda semua pada hari ini. Jadi daripada ini, Ustaz berharap kepada anda semua dapat anda semua faham dan juga jelas apa yang Ustaz sampaikan kepada anda semua.
Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.